Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sekali lagi kita dalam podcast pendidikan bersama dengan Dr. Jaka. Saya Jamil Adimin dan saya Quduri Ahmad. Okey, kita sekarang berada pada episod yang ke-631 Dr. Quduri. 631 ni maknanya kita sudah 31 episod ya. Banyak juga Okey. Kita nak bawa tajuk apa Dr. Quduri? Boleh saya cadangkan tajuk kita secara umum lah tujuh supaya kita tidak lari perbincangan kita. Quality Education and Competency Assessment. Oh, besar tu Dr. Jamil. Boleh ya? Boleh mau berminggu-minggu. Tak apa. Kalau tak siap hari ni, kalau tak habis hari ni, kita sambung dalam episod yang akan datang lah. Tak apa. Quality Education and Competency Assessment. N ya? N. Oh, okey. And sebab dia kedua-duanya ada hubungan lah. Ada hubungan. Quality Education. Sebelum kita mula tajuk kita dengan tajuk perbincangan kita dengan tajuk Quality Education ni, Dr. Quduri, boleh kita tarik sedikit perhatian penonton kepada akhir-akhir ni ada pihak-pihak yang meminta supaya Kementerian Pendidikan mengambil semula UPSR, ujian pencapaian sekolah rendah. UPSR, di mana UPSR telah dimasukkan pada tahun 2022 tak silap. Okey. Maknanya sudah 2 tahun dia dimasukkan, 2 atau 3 tahun, saya pun tak pasti. Boleh Dr. Quduri ulas sedikitlah tentang perkara itu. Ya Allah, ada kaitan saya rasa dengan tajuk kita. Dia macam luka lama berdarah kembali lah kita. Kenapa? Saya dah hampir lupa dengan kesedihan itu. Dr. Quduri, untuk perhatian ataupun penonton, Dr. Quduri adalah orang yang bertanggungjawab untuk melahirkan UPSR. Ya Allah. Sekitar tahun 37 tahun dulu. 1988. Tahun 88. Okey, boleh Dr. Quduri ulas sikit. Pada tarikh UPSR ditamatkan riwayatnya, saya adalah antara orang yang paling sedih lah, Dr. Jamil. Wah, sebab Dr. Quduri yang melahirkannya. Titisan air matanya. Saya tanya pada kawan-kawan yang mengandung, dan melahirkan. Why? Kenapa? Ya Allah. After 37 years, Dr. Jamil. Selepas 37 tahun berkhidmat. Dan Dr. Jamil tahu tak berapa orang yang menduduki UPSR dalam 37 tahun? Setengah juta setahun kali dengan 37. Saya pun tak ada kalkulator ni. Telah 15 juta lah Dr. Jamil. 15 juta, okey. 15 juta. Sekarang Dr. Jamil, kalau tanya dengan doktor-doktor muda, engineer muda tu, what's your UPSR? Semua dia tahu jawab. Dia tahu jawab. Maknanya yang hebat-hebat ni memang ada UPSR ke? Saya tak ada lah, saya di PPDL. Saya sebelum UPSR. Saya PPDL yang pertama. Yang pertama, 1965. Okey. So 1986-87 itu kita bergelumang lah Dr. Jamil. Okey, berlintang pukang, duduk sana, duduk sini. We conceptualize, we design and we introduce in 1988. Ya. Saya turut membina kertas soalan matematik untuk UPSR sejak daripada tahun 84 sampai 98. Right. So Dr. Jamil memang sedih lah. Iyalah, betul sedih. Tapi itulah umpama kalau orang yang sudah meninggal dan dikebumikan dengan hormatnya, tapi apabila nak digali balik dari kubur dan dipasang semula, rasanya pun tak wajar jugalah. Tapi orang putih ada kata rest in peace, biarlah dia. Apa-apa pun itu ialah prerogatif menteri kan, Doktor. Oh ya, itu kalah yang memasukkan pun menteri juga kan. Betul. Jadi yang diminta untuk apa ni, untuk mengembalikan semula ni menteri. Menteri lah. Itu prerogatif dia. Tapi kalau dia bawa keputusan balik pun, ialah kita bukan nak menentang kan. Tapi pandangan kita lah, Dr. Jamil. Okey. Kita we design, we conceptualize, we design. So kita boleh berkata antara peperiksaan yang paling baik dan paling cemerlang UPSR lah.
yang kita bina. Okey. Okey. Betul. Rasanya Dr. Jamil pun tahu setiap item, bukan setiap item Dr. Jamil, setiap optionnya kita jaga betul-betul bahawa yang tak kena pada standard kita buang. Kita semua. Jom kita masukkan yang terbaik. Maknanya yang dapat 5A itu memang 5A Dr. Jamil. Memang 5A. Okey. You validate macam mana pun dia 5A dan kita boleh jamin budak-budak yang dapat 5A tu hujungnya memang hebat lah. Memang hebat. Okey. Oleh sebab itu kita sangat bangga dengan UPSR. Kita sangat bangga dengan UPSR itu, dia punya apa saya bangga. Saya pun bangga juga sebab sangat saya pun terlibat dalam UPSR dan sebenarnya bukan saya UPSR yang telah dimasukkan, kita pun terlibat juga. Saya terlibat dengan SRP sebelumnya, kemudian apa ni PMR. Tapi at the hindsight Dr. Jamil kan, di belakang tu ada cerita sedih juga. Apa itu? Semasa dia dilahirkan 1988, FPN diperkenalkan. Fatwa Pendidikan Negara. Belum kebangsaan. 1988. Kebangsaan 1995. 1988. Jangan ada orang kata 1988 itu FPK lahir. Itu tak kenal sejarah tu orang tu. 1988 pada tarikh yang sama kita perkenalkan UPSR, diperkenalkan FPN. Impact-nya apa Dr. Jamil? Impact-nya ialah kalau validity tu relevan dan representativeness-nya memang relevan tapi tak representatif. Sebab tumpuan UPSR hanya pada intelek. So apabila FPN memperkenalkan perkembangan potensi jasmani, emosi, rohani, intelek, kita dah terasa deep dalam hati dah. Alright. Tapi masa itu UPSR kita sangat diterima dengan baik oleh para guru dan ibu bapa. Betul, masyarakat pun. Masyarakat. Dan kita pun rasa pleased lah, kita pun very pleased benda tu dapat diterima dan mereka betul-betul terima dan UPSR dijadikan sebagai alat motivasi paling berkesan untuk membuatkan rakyat Malaysia belajar. Ya, anak-anak belajar semua lah. Betul. And it works for 37 years. Kita sebagai orang yang melahirkan sangat berbangga dengan peranan UPSR itu. Okay, alright. Wah. Tapi Dr. Kodri pernah bercakap di mana-mana pentas mengatakan bahawa UPSR lah yang menggagalkan ataupun yang menguburkan KBSR. Okay. Bagaimana Dr. Kodri? Itu bukan Dr. Kodri yang cakap. Dr. Kodri melahirkan cakap rakan-rakan saya yang kebanyakan daripada universiti yang membangun KBSR. Alright. Profesor-profesor belaka lah. Alright. Ri, engkau punya UPSR lah yang menggagalkan kami punya KBSR. Alright. So saya nyatakan kepada mereka bahawa ada orang mengatakan UPSR lah yang menggagalkan KBSR. Saya terima dengan hati yang berdebar-debar yang itu sebab memang to a certain extent betul lah yang dicakap tu. Betul. Tetapi rasanya UPSR tu diterima baik oleh ibu bapa, oleh para guru sehingga ianya ditamatkan riwayatnya after 37 years. Selepas 37 tahun. So sekarang saya tanya balik. Kalau yang berhormat Menteri Pendidikan mengembalikan semula atas desakan, atas permintaan, atas suara-suara daripada banyak pihak. Banyak baca apa ni sosial media. Betul. Semua meminta kita dalam persatuan Pendidikan Malaysia, Perpema ataupun MAE, Malaysian Association for Education, kita menjadi ESCO, kita pun dibawa berbincang tentang adakah wajar UPSR dibawa balik semula tu. Okey, apa komen Dr. Kalau ditanya saya lah. Katalah yang berhormat Menteri petang ini telefon saya lah. Hebat tu. Katalah. Hebat. So saya akan jaga YB. Saya rasa biarkanlah UPSR to rest in peace. Rest in peace. Saya kata jangan gali dari kubur dan pasang semula sebab ia boleh menakutkan. Susah. Pendidikan. Ceritanya gini Dr. Jamil. Mengapa? Kalau dibawa balik akan lahirlah apa yang dikatakan belajar mata pelajaran untuk tujuan peperiksaan. Untuk tujuan peperiksaan. Itu akan balik Dr. Jamil. Alright. Itu akan balik. Dan itulah yang boleh meletakkan pendidikan Malaysia ni di nombor paling corot dalam dunia.
dan terbukti dalam PISA kita Akan tercurut lagi. bottom. Sebab, sebab rasanya kalau kita baca Dr. Jamil kan Encon 2030 dan 2050 Learning to Become UNESCO, rasanya mereka dah meninggalkan belajar mata pelajaran untuk tujuan peperiksaan. Okey. Dan kalau kita buat balik UPSR, memang anak-anak kita akan termotivasi untuk belajar berdasarkan peperiksaan. Teaching to the test. Teaching to the test. Teaching to the test ni IBEL 1976 ke 19 berapa, dia dah sebut tu. Teaching to the test itu dia kata memang tak baik. Betul. So dia akan belajarlah bersungguh-sungguh, dia akan mendudukilah peperiksaan, dia akan dapat straight A dalam peperiksaan, tetapi apa jadi pada anak cucu kita bila dibanding dengan anak cucu orang Jepun? Anak-anak cucu orang Korea, anak-anak cucu orang Singapura. Yang itu kalau kita berfikir panjang Dr. Jamil, kalau ditanya pada saya sekarang ini, cukuplah 37 tahun berkhidmat, kita hormati dia, tetapi untuk mengambilnya semula, dia boleh merosakkan anak cucu kita. Okey, secara konseptual Dr. Kodri, saya suka Dr. Kodri selalu menasihatkan saya kalau kita berargumentasi, berargumenlah dengan konsep. Kalau kita lihat UPSR, U itu ujian. Ujian itu menggambarkan ukuran. Dan dia sistemnya ialah peperiksaan. UPSR itu dalam sistem peperiksaan. Ada sebab ada mata pelajarannya, ada sebagainya ya. Ujian, P itu pencapaian. Pencapaian ataupun attainment ataupun achievement. Dan ia adalah bersifat, Dr. Guru selalu dia retrospektif. Orang putih ke belakang. Apa yang telah dipelajari semata-mata menguji apa sahaja yang dipelajari oleh murid sahaja. Dia tidak keluar daripada apa yang dipelajari oleh murid ataupun apa yang diajar oleh guru. Diajar oleh guru sahaja. Ada dalam kurikulum. Kalau tak ada dalam kurikulum, secara asasnya walaupun macam kita tak dibenarkanlah. Tak boleh keluar daripada kurikulum. Tak boleh keluar daripada buku teks. Tak boleh keluar daripada apa yang diajar oleh guru di dalam bilik darjah. Dan ia adalah ujian pencapaian sekolah rendah, tu kita fahamlah. Okey. Ujian pencapaian ini, bila pencapaian, dia adalah mengukur ataupun mentaksir pengetahuan, kemahiran dan kalau ada pun nilai. Yang boleh ditaksir oleh ujian itu sahaja. Yang ditakbirkan hanya 1 jam suku. Betul. Jadi dia hanya terhad kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan yang dipelajari berdasarkan kemahiran pun sikit-sikit. Kalau misalnya dalam item, tapi kita dah kawal dulu. Semasa kita membuat item, memang kita ambil semua tu, pengetahuan, kemahiran dan nilai. Kita cuba secara upaya untuk masukkan dalam soalan-soalan. Kalau objektif aneka pilihan 40 soalan ke 60 soalan 60 item tu, adalah ketiga-tiganya tu. Sebab kita ada JSU-nya. Tapi ia menguji ataupun mentaksir pencapaian. Sedangkan kalau kita lihat dalam falsafah pendidikan kebangsaan sekarang, apa bunyinya? Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha untuk membangun dan mengembangkan potensi. Potensi itu kita sudah bincang dulu apa yang telah dibekalkan oleh Allah SWT kepada anak-anak ataupun janin dalam perut lagi. Allah Ta'ala telah tiupkan potensi. Dan potensi itu perlu dikembangkan menjadi ilmu, bukan sahaja ilmu. Dalam ilmu itu ada pengetahuan, kemahiran dan nilai. Bukan setakat saja. Mesti dikembangkan untuk mendapat ilmu. Ilmu itu mesti diamal. Ini doktor selalu sebut. Ilmu itu mesti diamal dengan beradab untuk kepada alam. Untuk menjadikan ia boleh beramal berdasarkan ilmu dengan beradab. Okey, itu bahasanya. Ini Dr. Keri yang sangatlah. Dan yang itu tu tidak lagi dipanggil pencapaian. Sebab kebolehan untuk mengamal itu dengan beradab tu, itu bukan lagi dinamakan pencapaian. Itu apa Dr. Jamil kalau itu? Itu dalam literature atau dalam pendidikan dipanggil kompetensi. Kompetensi ini dia berbeza dengan
ilmu, berbeza dengan pencapaian. Pencapaian hanya setakat kepada tadi tu akademik lah, kalau kita apa? Akademik. Dia tidak kepada bagaimana murid mengamal, bagaimana murid mengamal dengan adab, bagaimana murid. Saya boleh bacakan apa itu kompetensi, Dr. Qadri. Ya Allah. Competency is the proven ability yang. Competency is the proven ability to use knowledge, skill and other abilities to perform function against a given standard in work or study situation and in professional and or personal development. Keputusan peperiksaan UPSR itu tidak menggambarkan dia boleh buat kerja. Tak boleh. Kalau mengikut definisi ini. Okey. So kalau kita hanya tertumpu pada keputusan UPSR, dia retrospektif bentuknya dan dia belum dijamin boleh buat kerja. Tapi kompetensi yang disedut dari falsafah pendidikan kebangsaan itu akan menjamin dia boleh buat kerja dan membuat sumbangan. Betul. So maknanya kalau kita balik kepada UPSR balik, Dr. Jamil, kita tak menyambut apa yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan tau. Tak sambut. Oleh sebab itu saya katakan, Wang berhormat, biarlah dia rest and peace. Dia rest and peace. Okay. Sebab kita pun dah kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukup lah 37 tahun. Nak gali dia dah susah kita. Tetapi orang bertanya, Dr. Jamil, so kalau tak ada UPSR, ke mana arah kita? Rasanya kita ambil kesempatan tu untuk menjawab soalan tu hari ni. Yes. Boleh? Ya, boleh. Boleh. Yang kalau tak siap hari ni pun sambung-sambung lah. Sambung. Okey. Rakan-rakan yang dikasihi, saya nak jawab sikit itu, kemudian Dr. Jamil akan kupas. Kita tak packagekan apa yang dipanggil quality education and compulsory and competency. Kok hilang itu? Competency assessment. Ya. Kita nak gabung. Okey, kalau orang lain tak ada cakap pun biar kita cakap lah, Dr. Jamil. Boleh. Kalau orang lain tak cakap pun biar kita bercakap. Tak apa. Tapi ini dunia cakap. Okey. Cakap. Orang lain di Malaysia lah. Okey. Dr. Jamil kenal EI tak? Kenal? Education International. Dr. Jamil ada kan exco dalam MAE kan? Ada lah ini, dan kita yang affiliate member of EI. EI itu ada berapa juta? Berjuta guru. Berjuta-juta guru seluruh dunia. Education International ni ialah persatuan guru seluruh macam persatuan pendidikan dunia. Betul. Macam kita punya Perpema atau. Dan dia melihat masa depan di bawah nama quality education. Quality education datang dari mana, Dr. Nuri? Okay. Quality education tu dibawa masuk dalam perbincangan di UNESCO pada 2012 je, Doktor. 2012. Selepas SDG. Yes, maknanya semasa itu kita punya UPSR masih bermaharajalela. Oh iyalah, memang 2012 memang walaupun dengan tengah hebat protes, dengan komplain, komen kawan-kawan ke industri juga, kawan-kawan di luar sana yang banyak protes kita, teruk juga kita nak jawab. Saya pencet 2008, Dr. Jamil ada lagi kan 2012 tu. Ada lagi, saya 2016. Okey. So, Dr. Jamil, dia datang 2012 sebagai goal keempat dalam Sustainable Development Goal. Okay. Yang keempat itu berbunyi apa dia bunyi? Goalnya tu matlamat yang keempat SDG itu, Sustainable Development Goal itu ialah ensure inclusive and equitable quality education. Datang quality education. Betul. And promote lifelong learning opportunities for all. Tapi awal-awal lagi saya nak cakap menurut Jamil ini tak sabar. Tak sabar. Okay. Rakan-rakan yang dikasih, quality education tu bukan pendidikan berkualiti tau. Ya. Ini saya nak cakap. Okay. Quality education yang datang pada 2012 itu bukan bermakna pendidikan berkualiti. Ulang lagi. Quality education itu ialah pendidikan quality, bukan pendidikan berkualiti. Makan pisang dengan makan berpisang itu sama tidak? Sama. So, quality education ialah pendidikan quality, bukan pendidikan berkualiti. Lain sangat. Itu sebab yang saya nyatakan tadi, EI itu memperjuangkan pendidikan quality. Maknanya bagaimana kita mendidik untuk quality.
Yes. Bagaimana mendidik kualiti atau mendidik untuk mendapat kualiti. Yes. Maknanya berjuta-juta guru dalam dunia itu memikul hasrat UNESCO untuk menyampaikan atau menjadikan pendidikan kualiti. So maknanya Dr. Jamil, kalau kita balik kepada UPSR, belajar mata pelajaran untuk menduduki peperiksaan, kita tidak bersama dengan rakan-rakan kita yang berjuta-juta dalam dunia itu yang memikul message pendidikan kualiti dan bukan pendidikan berkualiti. Boleh tak? Boleh tak, Dr. Jamil? Betul. Itu satu part. Kita tinggalkan yang pentaksiran dulu ya. Kita tengok yang pendidikan kualiti dulu. Pendidikan kualiti. Kalau daripada bacaan saya, Dr. Qadri, dia menarik. Kalau saya pernah cerita dulu, education daripada kataan Latin educere. Educere itu ialah to lead someone. Kita membimbing. Tapi UNESCO ataupun United Nations menarik ni, Dr. Qadri. Pendidikan tu kata education is essential for ending poverty. Aduh. Macam mana tu? Kalau pada orang, education is essential for ending poverty. Menoktahkan atau menamatkan kemiskinan. Mari kita tulis belakang dulu, Dr. Jamil. Ini Tebuk Mofrad. Okey. Saya duduk di Tanjung Karang. Ya, anak kampung lah. Anak kampung. Bapa saya rasanya masih dalam poverty. Kalau? Kan? Oh, masa tu poverty lah. Okay, masih dalam poverty. Alright, setuju. Dan kalau kita teruskan gitu tanpa pendidikan, saya tak yakin Dr. Jamil boleh ada DR depan mangkil. Saya insaf tu, Dr. So, pendidikanlah yang sebenarnya merungkaikan ikatan atau belenggu poverty tu. Ya, betul. So betul. Kalau poverty tu nak di-eradicate, eradicating poverty, rasanya pendidikan saja is the essential part. Pendidikan. Dan nanti bila dikaitkan pendidikan berkualiti atau quality education, dia menoktahkan atau menamatkan kemiskinan yang bagaimana? Menoktahkan macam Perdana Menteri Malaysia aja bahasa dia. Kita gunalah sikit-sikit lah. Untuk ending poverty menamatkan atau menoktahkan lah. Tamat. Jadi bila dikaitkan dengan kualiti, bermakna bagaimana cara kita ataupun macam mana Dr. Qadri kaitkan dengan kualiti. Kualiti itu dia kata membawa banyak makna, dia kata. Kualiti itu ada orang kata lawan kepada kuantiti. Bukan hanya kuantiti, kita melihat kualiti, nilai ataupun dia punya, ialah kualiti dia macam mana kan. Jadi bila kaitkan dengan ending poverty itu, so kita perlu menghasilkan pendidikan menamatkan itu dengan kualiti. Ya, begitu. Gini, bila quality education, maknanya education yang develop quality. Education yang develop quality. Dan quality yang didevelop itu dalam bentuk physical, emotional, intellectual, spiritual. Yang itu tu. So apabila kita develop quality yang holistik itu, quality itu akan membimbing dia berbuat sesuatu. Ada idea, ada keupayaan, dia tahu, dia mahu dan dia mampu untuk bangkit dari poverty. Dia gitu, Dr. Jamil. Itu sebab pendidikan quality dan bukan pendidikan berkualiti itu sangat penting dan sangat relevan untuk tujuan ini. So kalau kita hanya mengajar mata pelajaran dan bergantung pada apa yang cikgu ajar sahaja untuk tujuan peperiksaan, kita tak bersama dengan mereka, Dr. Jamil. Tak bersama. So kalau tak bersama dengan mereka, yang kita nak raikan 2030 nanti apa? Kan? Katalah YB Fazlian, ya Allah janganlah YB. Okey, kata yes lah kita bawa balik UPSR pada 2024. Dr. Jamil tahu tak pada 2030 nanti dah 6 lapis dah. Dan masa itu, masa bila kita nak perkenalkan pendidikan kualiti? Sebab pendidikan kita masih mengajar mata pelajaran untuk tujuan peperiksaan.
Ya, betul. Kita tak bersama, Dr. Jamil. Okey. Kita tak bersama. So rasanya rahmatlah apabila ianya ditamatkan riwayatnya, tetapi kita kena sambut. Bukan terus mengajar mata pelajaran, tetapi kita sambut dengan menukar wajah pendidikan kita kepada pendidikan kualiti. Macam Betul, ni. kalau sahabat-sahabat ke rakan-rakan kita, kawan-kawan kita di luar sana yang mendesak ataupun meminta ataupun mencadangkan supaya UPSR itu dikembalikan, tentunya mereka ada alternatif, ada cadangan. Bagaimana kita nak bawa balik itu, pasti ke kalau UPSR itu dibawa balik di perkelakan semula seperti yang sedia ada macam tu, tapi masih macam tu juga. Tadi kita dah kata anak kita apa nak akan masa depannya apa ni. Jadi kalau Dr. Qadri tadi mencadangkan, biarlah dia rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Sudah tentu Dr. Qadri ada cadangan, ada cara untuk apa penggantinya. Bukanlah kalau tak pengganti pun so what? Apa perlu kita buat? Jawabnya pentaksiran kompetensi. Jawapan ialah Pentaksiran kompetensi. pentaksiran kompetensi, Bukanlah pentaksiran pencapaian. bukan pencapaian. Bukan pencapaian lagi. Dan dia punya Dan bukan ujian sahaja. matlamatnya ialah quality education. Definitely. Matlamatnya quality education. Sebab quality education itu hanya boleh digarap dengan adanya pentaksiran kompetensi. Ya. So dia ni walah berkait macam ni, Dr. Jamil. Ya, betul. Macam ni. Dia tak boleh kita pergi pada quality education tetapi kompetensi kita tinggal. Tak boleh. Maknanya salah lah orang yang mengatakan bahawa kita nak buat apa pun kita tengok kurikulumnya dulu. Kita buat kurikulum pentaksiran tu kemudian lantaklah macam mana. Betul ke tu? Itu tak ikut John B. Okey, pemikiran baru ni dalam constructive alignment, Dr. Jamil. Ini bukan constructivism ya. Ini kalau bila saya cakap constructive alignment, itu constructivism. Nanti. Constructive alignment ini ialah curriculum, instruction and assessment. Tiga-tiga ni bergerak sama, Dr. Jamil. Bukan buat curriculum dulu baru assessment kemudian dah. Tak macam tu. Kita kena bergerak sama. Oleh sebab itu when we go into the yang kita panggil tadi quality education, sederap dengan itu pada hari dan saat yang sama, kita mesti bergerak untuk competency assessment. Okay. Alright. So jawapannya Dr. Jamil, so kalau tak itu apanya? Competency assessment. Ya. Apa itu competency? Kena belajar lah yang itu. Jadi kena belajar. Okey, kita hari ini dalam episod yang ke-631 ini kita perkenalkanlah apa itu quality education, apa itu competency assessment. Okey. Quality education ni kalau secara umum Dr. Qadri, apa itu quality education? Kalau boleh. Ya susah tu Dr. Jamil itu. Sebab quality education Dr. dah sebut tadi, dia bukan pendidikan berkualiti. Bukan pendidikan berkualiti, tapi pendidikan tentang kualiti begitu kan? Pendidikan kualiti. Hasilnya nanti bukan hasil tapi pendidikan dalam bentuk yang diambil berat ialah kualiti. Kalau apa ni kalau saya ambil kadang-kadang kita ambil what tu kita boleh kenal why dulu. What does quality education mean tu tapi kita tengok why dulu. Okey. Dia kata pendidikan kualiti itu sebenarnya Dr. Jamil bukan pendidikan berkualiti. Pendidikan kualiti itu yang memberi fokus kepada pembangunan kualiti tentang social, emotional, mental, physical dan kognitif. Ya kan dia? Pendidikan kualiti itu ialah yang memberi fokus tentang pembangunan kualiti tentang social, emotional, mental, physical dan kalau di Malaysia kita tambah spiritual dan kognitif. Nampak tak? Nampak tak? Gitu. Dia tidak mengajar mata pelajaran tau Dr. Jamil. Lepas tu hujung tu for each student. Yes. Bukan student tertentu saja. Every single student. Bagi setiap murid. Tapi di ujung sekali Dr. Jamil. Dr. Jamil tahu tak? Second sentence tentang pendidikan kualiti itu, it prepares the child for life and not
just for testing. Dah ditulis di situ. Tulis, not just testing. Ditulis kat situ. Not just for testing. So maknanya kalau kita just for testing, apa jadi pada budak kita? It prepares student for life, not prepare student for test. Okay, bermakna sebab saya juga Dr. Quadri menerima banyaklah komen, kritikan dari peluang mengatakan bahawa dan Rick Stigan dan Judy Arthur pun ada menyebut kata assessment of learning saja tak assessment for learning saja tak cukup, mesti ada assessment of learning. For saja tak cukup, of learning pun perlu. Bermakna test itu dia kata not just tu bukan kita buang langsung. Kita beri, barangkali kita ada satu kaedah lah untuk pentaksiran di peringkat sekolah rendah itu. Ada ujiannya juga, tapi ada pentaksirannya, pentaksiran yang mentaksir perkara-perkara selain daripada academic achievement. Boleh? Setuju dengan saya? Setuju, tapi pada saya competency assessment tu bukan cerita tentang of learning for learning, tapi ialah assessment for education. Assessment. Banyak jargon ni. Biar. Okey, tak apa. Tapi apabila kita cerita tentang now we are talking about quality education. Kita gabungkan dengan competency assessment. So orang akan tanya kat saya, competency assessment tu Dr. Quadri, dianya as learning ke, for learning ke, off learning? So jawapan saya tidak. Tak satu pun. Sebab competency assessment is assessment for education. Kalau saya boleh ambil kata-kata daripada United Nations United bangsa-bangsa bersatu. Dia kata education can help young people break an intergenerational cycle of poverty. Putaran bergenerasi kemiskinan. Kalau bapa kita dulu miskin, kita ni jadi miskin, anak kita jadi miskin, cucu juga miskin, begini. Tapi dia kata education can help memutuskan orang-orang apa ni, diputuskan putaran bergenerasi itu dapat diputuskan dengan pendidikan. Okey, itu United Nations. Maknanya Dr. Quadri ada apa ni? Setaraf dengan United Nations. Kau tinggi sangat tu. 2012 betul. 2012 apabila Secretary General UN Ban Ki-moon dia kata apa? Education is about more than literacy and numeracy. More than literacy and numeracy. So ingatlah rakan-rakanku, bukan menulis membaca aja ya education itu. It is also about citizenry. Yes. Citizenry ke apa ni? Maknanya Dr. Jamil, kalau kita pergi sekolah, keluar sekolah, kita menentang kerajaan pun tak betul lah ya Dr. Jamil? Tak kenalah. Tak boleh ya? Tak boleh kita kena membantu negara ini untuk membangun kan? Untuk membangun. Cantik lah. Dia kata, but this is only possible. Suka kerajaan dengan cakap kita tu. Bukan, ini profesional. Bukan politik, bukan apa tadi. Bukan politik. Ini profesional. Kita buat baca ni, kita mengupas berdasarkan ini Ban Ki-moon. Dia kata dia bolehkan education can help young people break an intergenerational cycle, pusingan generasi kemiskinan. But dia kata apa? But this is only possible if education is approached in a meaningful way. Kita bercerita meaningful way tadi tu, quality education tu in meaningful way. Betul. Sebab itu kita nak quality education ini dipertahankan, diperbahaskan, adalah perbincangan seperti ini, sama ada dalam kita punya persatuan ke ataupun apa, tak kisah di mana-mana pun. Betul. Okay, education must fully assume its central role in helping people to forge more just, peaceful and tolerant societies. Itu nak menghasilkan masyarakat, negara, bukan sahaja untuk mendapatkan bilangan A dalam peperiksaan. Bagaimana kita membentuk manusia-manusia di dalam masyarakat kita yang peaceful, yang toleran dalam masyarakat.
Bagaimana? Dr. Jamil tahu tak, sedar ke tak sedar bahawa perjuangan pendidikan kualiti itu hampir sama dengan pendidikan Islam. Iya betul, kita dah banyak. Betul tak? Betul tak? Betul. Apabila saya nakib al-Altas berdasarkan pemikiran Al-Ghazali, bahawa pendidikan itu adalah untuk melahirkan orang-orang yang baik, wisdom. Bukan untuk melahirkan pekerja. Dalam pendidikan kualiti pun macam itu tahu rupanya. Betul. Ini bukan untuk melahirkan pekerja, tetapi untuk injek kualiti dalam setiap individu. So hasilnya bukan ada orang yang gagal atau cemerlang, bukan suatu perlombaan, tetapi sama-sama kita membangun kualiti dalam setiap orang, setiap insan. Betul. Menarik di situ ya. Menarik di situ. Sebab Allah Ta'ala menilai kita manusia dia bukan hanya daripada kuantiti, tapi daripada kualiti. Betul. Dalam beribadah pun kita dilihat bukan kuantitinya saja, betul, tapi kualiti. Betul. Jadi kita sebagai ahli masyarakat, ahli satu community, bukan dilihat daripada kuantitinya saja. Kuantiti misalnya berapa banyak duit yang kita ada, bukan dilihat berapa besar rumah kita yang kita ada. Berapa ramai anak yang kita ada, anak cucu, bukan itu, tapi kualiti itu yang penting. So apabila itu Dr. Jamil, konsep, prinsip dan reka bentuk UPSR tu dah tak kena dengan ni. Tak kena. Sebab UPSR tu membandingkan Dr. Jamil kan? Ya betul. Grade UPSR tu is position grade kan Dr. Jamil? Position grade. Yes. Position grade. UPSR itu meletakkan anak-anak kita yang 500,000 tu berlumba kan Dr. Jamil? Ya. Dengan siapa andaian dapat depan, siapa duduk belakang dengan kan? andaian murid-murid yang mendapat 5A ataupun 6A, dulu 5A sekarang 6A, yang sebelum dimasukkan 6A, lebih baik daripada murid-murid yang mendapat 4A, 3A. Itu kan? Begitu. Itu prinsip berbanding yang kita gunakan. Ya, prinsip yang kita gunakan. Yes. Dan itu kalau dibawa balik, kita pakai prinsip yang sama Dr. Jamil kan? Iya, betul. Maknanya tak ngam tau. Tak ngam dengan perkembangan pendidikan seluruh dunia yang bakal kita raih 2030 dan 2050 tu. So itulah Dr. Jamil, saya ulang lagi, biarkan rest in peace lah. Biar rest in peace. Sebab kalau dari situ yang saya cadangkan tadi kan, bila kita mengetahui mengapa why quality education matters, mengapa pendidikan quality itu penting, dia dirumuskan di sini. This is what tadi kita sebutkan why betul kan, peaceful, tolerant, dan sebagainya itu. This is what we mean by quality education. Dia kata apa dia? We need a standard to measure how effective an education is in order to set students up for success in the rest of their lives. Yep. In the rest of their life. Bukan ke belakang kan? Bukan ke belakang. Bukan retrospektif kan? Tapi prospektif. Tapi ke hadapan, prospektif. Prospektif. Yes. So tak ngam ya? Tak ngam. Tidak ngam. Prinsip tak ngam dah. Tak ngam. UPSR dah tak ngam. Tak ngam. Tak ngam. Walaupun kita yang melahirkan. Kita yang buat. Kita yang buat. Tapi tak ngam kita lah. sangat berbangga dengan. Saya sangat berbangga sungguh. Kalau ada orang mengatakan bahawa soalan yang saya buat tu, soalan matematik yang saya buat dalam UPSR tu, orang komplain kata tak bagus, terlalu susah, tak apa, tak kena semua kan. Saya akan pertahankan. Sebab kita ada total population data kan? Kita ada datanya. Saya masih ingat lagi apabila... Sombong betul. Sombong betul. Saya masih ingat lagi apabila saya menjaga data kan. Dia mengatakan soalan ni susah sangat. Soalan universiti kan. UPSR soalan UPSR macam soalan universiti. Betul. Boleh tunjukkan kepada saya tak? Saya cabar. Boleh tunjukkan kepada saya tak soalan yang mana ataupun item yang mana yang dikatakan terlalu susah macam universiti tu? Dia terima cabaran saya. Betul. Dibawa kepada saya satu soalan atau item. Bila saya check depan item tu, P-value. P-value ni ialah bilangan orang yang jawab betul. Bilangan calon yang menjawab betul. Proportion. 76% jawab betul. Proportion ni. Proportion maknanya mudah lah tu. Takkanlah 76% jawab betul. Itu kata susah. Jadi kalau sudah misalnya sampai mengapa tidak 80%, mengapa tidak 90% atau 100%? Kalau dah 90%, apa-apa ada ujian. Baik bagi aja. Di situ. Dan item-item yang kita bina working
Yeah. Only working item yang kita masukkan. Only. Tetapi berdasarkan kepada apa yang kita uji. Oh yes. Kita terikat kepada yang tadi itu kurikulum dan sebagainya. Memang baguslah. Memang baguslah. Tetapi, apabila quality education is defined as one that focuses on the learner to prepare them for life. So, rakan-rakan yang dikasihi, prepare them for life maknanya ke depan kan? Ke depan. Prepare them for life maknanya ke depan. Dan bukan merekodkan apa yang dia telah belajar ke belakang. To prepare them for life. For life. Apakah sesuai kita gunakan pencapaian? Yeah. Apakah sesuai kita mengukur pencapaian sahaja? Tak boleh kalau pencapaian saja. Sebab dia pencapaian itu berhenti sekadar penguasaan ilmu yang di dalamnya pengetahuan, kemahiran dan nilai. Dan yang diajar oleh cikgu. Okey. Yes. Dalam masa satu ataupun masa 1 jam. 1 jam suku. 1 jam suku atau 1.5 atau apa paling. Kalau masa itu pening kepala habis. Okey. Bagus. Alright. Bagus sangat. Puas hati. Ya? Okey. Puas hati. Ada lagi apa-apa berkaitan dengan apa itu dan why quality education sebelum saya pergi pada how to go about measuring quality education. Tapi ingat ya, bila cakap tentang quality education, dia bukan education yang berkualiti. Bukan education yang awal-awal lagi. Kita jaga tu. Jangan slip, jangan tergelincir. Apabila seluruh dunia mengatakan quality education tu macam tu, is education that develop quality, jangan kita di Malaysia menyatakan pendidikan yang berkualiti. Itu saya kena ingatkan diri saya dan rakan-rakan dalam pendidikan, tolong jangan bawa ke situ. Nanti segan kita. Kita bentang kat peringkat antarabangsa, nampak sangat kita dah tergelincir. Tetapi to prepare them for life. Maknanya kita bangun kualiti dalam diri manusia yang dipanggil murid ataupun learners tu, to prepare them for life, not just for assessment. Kalau tadi doktor menyentuh bahawa AI dia tidak mengukur pencapaian saja kan. AI dia no test. Bukan test sahajalah, bukan test sahaja. Maknanya ada test tu, tapi tidak test sahaja. Kalau saya rujuk kepada OECD. OECD ialah organisasi. Itu dah dekat dengan PISA tu. OECD ialah Organisation for Economic Development Cooperation. OECD. Dia kata tadi saya dah bacakan bahawa apa itu bagi OECD yang perlu ditaksir, yang perlu diukur ialah competence. Dia pun cakap macam tu. Dia cakap itu. OECD cakap macam tu. Dia cakap macam tu. Competency. Dia bukannya achievement. Maknanya Dr. Jamil, apabila masuk sahaja tahun 2000 ke atas, orang dah tak fikir lagi tentang achievement ya. Tak fikir lagi dah. Tapi dia bukanlah OECD utama. Yang membuat PISA pun nampaknya dah lihat competence dah. Competent. Yes. Jadi nampak tak Dr. Kodori? Mengapa saya punya pengamatan saya lah. Mengapa kita berada di bawah 1/3 di bawah dalam PISA? Bila kita mula-mula masuk 2012. Kita mula masuk 2012. Dia 4 tahun sekali doktor ya? Dia 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Dan kita merancang ataupun dalam PPPM 2013-2025 kita telah menyasarkan supaya Malaysia dalam PISA naik kepada 1/3 top. Top 1/3. Yang daripada 1/3 bawah kepada 1/3 atas. Nombor 20 lah katakanlah. Nombor 20 lah. Bawah kalau di situ bagi saya selain daripada kerana ada orang mengatakan kita turun kerana COVID. Sebab negara-negara pun turun. Negara-negara pun turun. Tapi keturunan. Keturunan. Itu penurunan kita. Jadi turunnya kita tu agak jauh berbanding dengan negara pun turun juga, Mexico dan sebagainya turun. Tapi kita tak boleh naik. Dan selain daripada itu, kita tidak boleh menggunakan PISA untuk mengukur
kita punya prestasi anak-anak kita. Sorry, bukan tak boleh menggunakan PISA. Maknanya PISA sendiri pun sudah bertukar dari PISA kepada PILA. PILA ialah, kalau PISA itu program for International Student Assessment program, tapi PILA baru dia lahir bulan 12 tahun lepas. Baru 8 bulan. Baru 8 bulan lebih kurang. Lebih kurang 10 bulan. 10 bulan. Okay. PILA itu ialah platform for innovative learning and assessment. Dia bukan students learning, tapi dia dah pergi kepada daripada program kepada platform. Dia satu platform supaya dapat digunakan oleh mana-mana negara dan tentang innovation for learning and assessment. Learning and ada and kat situ ya. Learning and assessment. Dan assessment. dia menggunakan learning and assessment. Maknanya dia membawa konotasi kepada assessment as learning, bukan assessment of learning, bukan assessment for learning, apatah lagi assessment of learning. Jadi dia menggunakan assessment itu sebagai satu cara bagaimana kita buatkan murid itu belajar. Dan dia letak di depan sekali, dia merupakan competency assessment. Competency assessment. So Dr. Jamil, kalau kita masuk ke dalam agenda competency assessment tu sekarang, maknanya kita cuma 10 bulan. 10 bulan je ketinggalan. Sama-sama dengan dia. Sama dengan dia. Janganlah kita tunggu sampai dia dah berpuluh-puluh tahun baru kita nak bersama. Dan ia sangat sesuai kalau ia nak digunakan dalam PBD. PBD, pentaksiran bilik darjah. Betul. Sebab sifatnya itu pentaksiran, bukan ujian lagi. Dia namanya lah pentaksiran, bukan ujian. Kalau di ujian itu peperiksaan of learning. Tapi ini as learning. For and as. So tumpuan fokus pentaksiran bilik darjah ni adalah competence. Jadi ada kompetensi apa Dr. Jamil? Boleh buat berdasarkan ilmu dengan beradab. Okey. Dan dia kata tadi kalau European Qualification Framework tadi saya sebutkan, competence is the proven ability to use knowledge, skill and other ability. To use. Bukan to have. No. To use. Maknanya knowledge-nya tu digunakan. Itu yang dikata beramal berdasarkan ilmu. Maknanya ilmu tu digunakan untuk beramal. To use knowledge, skills, dan kita ada abilities. Abilities ni kebolehan. Kebolehan ni bermacam-macam. Sebenarnya sikap, attitude, kita punya akhlak itu adalah ability, kebolehan. Itu termasuk dalam kebolehan. Termasuk juga dalam apa ni, bila tadi daripada potensi kepada kompetensi kepada prestasi ataupun performance. Itu cantik Dr. Jamil. Itu cantik. Kita mungkin dulu kita belum sedar lah Dr. Qadri. Kita selalu menyebut prestasi murid-murid dalam UPS atau prestasi sekolah, bukan prestasi. Macam mana kita boleh kata prestasi? Prestasi itu performance. Hanya berdasarkan pencapaian. Tak boleh menggambarkan prestasi. Cuma ialah dia tidak menggambarkan keseluruhan lah. Sebab kalau nak menggambarkan prestasi atau performance, you mesti berdasarkan pada kompetensi. Tapi itu kekhilafan lah. Kita tobatlah. Jadi itu EQF punya, European Qualification Framework. Dia kata competence is described in terms of responsibility and autonomy. EQF pun Dr. Jamil rujuk juga. EI pun rujuk juga. MAE pun rujuk juga. Hebat juga ni. Iyalah masalah kita nak MAE tak rujuk lah sebab dalam MAE kita dalam MAE kita bercakap bagi pihak MAE lah. Kita UNESCO kan. Dan kalau dikaitkan Dr. boleh tak ulas in terms of responsibility and autonomy. Betul. Anak-anak itu kita nak lahirkan menjadi orang yang bertanggungjawab. Ada accountability. Tetapi bila ada responsibility, maknanya dia nak mengamalkan sesuatu itu kerana apa? Bukan hanya kerana undang-undang, bukan hanya kerana dia jadi peraturan. Betul lah, itu tanggungjawab aku tapi orang tak suruh.
Mana tak ada otonomi. Tak ada otonomi. Tak ada otonomi. Tak ada Nak buat apa? Nak bersihkan tempat je Dr. Jamil. Ah. Banyak sampah bersepah-sepah gitu. Kita lalu situ tak ambil pun. Sebab apa? Sebab tak ada otonomi. Sebab orang tak suruh. So the autonomy, responsibility and autonomy itu akan menyebabkan kita mengambil sampah-sampah tu dan buangkan. Bayangkan kalau satu kampung tu yang membuang sampah 2 orang, yang mengutip 10 orang. Ada sampah tak Pak Dr. Jamil? Tak ada. Tak ada. Tapi kalau yang membuang 100 orang dan yang mengutip seorang, kan sampah bersepah-sepah. So in term of responsibility, otonomi itu ada kaitan dengan life macam itu. Ya, betul. Ada kaitan dengan life. So that's what education for. Bukannya hantar ke sekolah belajar mata pelajaran untuk tujuan peperiksaan. Kalau kita lihat UPSR tu hanya pencapaian kan. Pencapaian tadi kita dah kata dia bukan kompetensi. Dia hanya sekitar pengetahuan. Yalah setakat mana kau tahu dan setakat mana kau faham. Okey. Kalau saya boleh ambil sini, apa itu knowledge? Apa itu pengetahuan? Knowledge is the outcome of the collection and assimilation of information through learning. Collection, kutip sebanyak-banyak. Macam kita ada apa ni, takungan air. Sebanyak-banyak air dalam tu. Tapi air itu dia kekal di situ. Ada retention kan? Ada kekal di situ. Paling-paling kalau besar dia apa? Meleleh keluar kan. Tetapi sepatutnya education itu sepatutnya, kalaupun air itu hendaklah dicurahkan kepada sepohon pokok. Pokok itu akan menyerap air itu dan akan membesarkan air itu. Jangan Akan membesarkan pokok. Air itu. Akan membesarkan pokok itu sehingga tumbuh dia punya apa. Kita pernah cerita dulu. Pendidikan itu sepatutnya seperti air yang disiramkan kepada pokok. Pokok itu menyerap dan diambil nutrition itu untuk besar. Tapi itulah quality Dr. Jamil. Itulah quality. Itulah quality yang kita tanamkan. So quality education is the education to implant the quality in the learner. Kalau ia hanya outcome of the collection. Collection. Bila collection tu banyak air tu seolah kita banyak. Banyak air tu seolah kita banyak yang kita dapat, apa yang kita pelajari. Tetapi tak ada guna. Use tadi tak ada. Use tadi tak dipakai. Kalau banyak air, jawapannya apa? Mati pokoknya. Mati pokok. Dan air pokok itu pun sebenarnya, saya teringat dalam satu buku yang saya baca, air yang diperlukan tu hanya cukup untuk dia hidup. Kalau terlalu banyak pokok pisang, pokok kelapa apa mati. Di belakang kita ada pokok kelapa, pokok pisang kan, betul kan? Mati pokok tu. Mati. Anak-anak kita diasaklah dengan kandungan kurikulum yang terlalu banyak. Contohlah, saya ambil ibaratkan air tadi. Analogi air tadi. Yes. Anak yang baru berumur 7 tahun, 8 tahun, masukkanlah semua apa yang ada di luar sekolah tu, masukkan ke sekolah. Jadi kandungan kurikulumnya terlalu besar. Betul. Mati anak tu. Betul. Semua A, 15A, suruh bang, tak berani. Suruh azan. Dan banyak kesannya. Kita pernah dengar Dr. Guri, semasa kita masih di lembaga besar dulu, kita pernah dengar seorang kanak-kanak gagal untuk mendapat 5A UPSR, terjun. Membunuh diri. Sedih kan? Rasa bertanggungjawab kan? Kita bertanggungjawab, betul. Itu rasa bertanggungjawab. Betul. Ada banyak lagi lah kes-kes di mana anak-anak yang tak dapat 5A, anak yang apa ni. Rasanya cukup lah itu kan? Rasanya cukup lah. Kita bawa lah pendidikan kita dan pentaksiran kita di abad 21 yang memberikan anak-anak kita peluang untuk merasa pendidikan dan pentaksiran abad 21. Dan apabila bercakap tentang pentaksiran dan pendidikan abad 21 ni Dr. Jamil, saya nak ajaklah Dr. Jamil, kita perjuangkanlah apa yang dipanggil pendidikan kualiti dan pentaksiran kompetensi. Yes, kompetensi Kompetensi Dr. Kalau saya sambung di sini tadi, dia kata kalau knowledge itu apa ni, ialah collection and assimilation of information through learning. In EQF lagi sekali, EQF, European Qualification Framework. Dr. Jamil ni knowledge is described as theoretical and or factual.
Kalau ya, sebab itu masih digunakan, perlu digunakan untuk untuk beramal tadi kan. Masih perlu. Kita tak nak kata apa ni air tu tak perlu. Air tu kita tak perlu. Tapi kalau terlalu banyak, bagaimana air tu digunakan? Bagaimana education tu digunakan? Ya, kalau knowledge itu bagaimana digunakan? Tapi digunakan untuk beramal tadi kan, beramal dengan beradab tadi kan, masih diperlukan. Siapa kata kita tak kata apa knowledge tu tak perlu, tapi apply, use the knowledge. Use the knowledge yang bukan penting. menggambarkan how much knowledge you Sebabnya have. apa? Dia di apa ni European Qualification Framework dia kata knowledge is described as theoretical and or factual. Fakta kan betul penting kan? Betul. Penting tu. Betul. Fakta tu penting. Boleh tak kita tambah kalau di kalangan kita orang Islam, bahawa ilmu tu bukan ilmu akli saja tapi juga ilmu nakli. Ilmu nakli. Yes. Ilmu nakli. Lebih kuat kan? Lebih kuat. Kalau kita Lebih boleh kuat. integrasikan ilmu akli dan ilmu nakli. Nah, The betul. tradition, maknanya apa yang kita dapat daripada Rasulullah SAW itu kita gabungkan dengan ilmu-ilmu akli yang terbangun. Ada apa ni, scholar yang mengatakan ada ilmu laduni ataupun kadang-kadang panggil sebagai Dr. Koris sebut tanzil, ilmu tanzil. Betul. Ilmu yang diturunkan terus daripada Allah kepada individu itu. Betul. Contoh, saya ambil contoh Dr. Koris ya. Contohnya, saya tak pasti dah belum. Zaman Nabi Rasulullah, apabila Rasulullah bersama sahabat-sahabat datang seorang Yahudi bertanya kepada Nabi. Kepada Rasulullah, dia bertanya, wahai Muhammad, dia panggil Muhammad saja, dia bertanya, wahai Muhammad, berikan saya satu nombor yang boleh dibahagi dengan semua nombor yang lain. Nabi tak jawab dah. Tak jawab. Nabi tak jawab. Tapi minta Sayyidina Ali untuk jawab. Sayyidina Ali impromptu, tak fikir panjang, terus bagi. Nombor itu ya 6250. 6250. 6250. Kalau ada kalkulator 6250 dia boleh bahagi tanpa baki. 6250 boleh bahagi dengan 2, mestilah ada kosong kan. 6250 boleh dibagi dengan 4. Cuba buat. Tak baki. Dengan 3 pun boleh. 9 boleh. Kemudian yang menariknya Yahudi tu sendiri terpegun. Bukan dia tahu, dia tak tahu jawapannya. Memang dia tanya bukan sambil nak menguji dan dia pun tak tahu. Dia tanya kepada Ali, "Ya Ali, bagaimana kamu dapat nombor itu?" Ali kata, "Saya darabkan 7 dengan 30 kali 12. 7, 30, 12. 7 kali 30 kali 12. Lagi terkejut. Macam mana boleh kamu dapat 7 itu? Namanya. Dia kata, Nabi sendiri pun hairan. Ali kata sebab kita ada 7 hari dalam seminggu. Kita ada 12 bulan setahun. Kita ada 30 hari sebulan. Darabkan 7 kali 12 kali 30. Itu jawabnya. Itu ilmu tu yang diturunkan kepada Sayyidina Ali tu ialah ilmu laduni. Ilmu yang ialah tanzil yang diturunkan. Dia bukan wahyu. Dia bukan wahyu. So wahyu Rasulullah saja. Okey, itu knowledge ya. Okey. Apa itu pula skill? Apa itu kemahiran? Kemahiran, skills are the ability to apply knowledge. To apply saja, bukan to use tau. Nampak? To apply knowledge or to use know-how. To use know-how to complete task and solve problem. Dekat tu je. Diguna. Use tu digunalah maknanya. Ilmu yang ada dalam poket tu diguna. Dia guna. Bukan to complete task and solve problem. Bercakap tu. Task, solve problem itu ialah skill, kemahiran kan. Okay. Dalam EQM lagi sekali, skills are described as cognitive, use of logical, intuitive and creative thinking to skill, and practical involving manual dexterity, kerja tangan, and the use of methods, materials, tools and instruments. Dia berhenti setakat boleh mengguna tu je tau. Dia tak boleh mengamalkan secara harian, berfungsi dalam masyarakat. Dia tak.
Kalau situ maknanya dia belum sampai kepada kompetensi. Untuk sampai kompetensi masih boleh tadi yang dia boleh proven use, ability to use, Proven ability. to use knowledge, Betul, skill and betul, other betul. abilities. Dan itu kompetensi. Kompetensi. So rasanya Dr. Jamil, kalau dulu-dulu lah, semasa saya dulu mula-mula tak kenal tau kompetensi ni. Tak kenal. Tak kenal tau. So Dan jangan, saya ialah pun yang baru saja. yang mereka yang belum kenal tu, janganlah pura-pura dah kenal kan. Mari Tak kita boleh lah. sama-sama, sebab kemesraan kita dengan perkataan kompetensi itu akan beri faedah kepada anak-anak kita. Okay. Dan apabila kita buat competency assessment tu, dia akan memberi faedah kepada anak-anak kita masa dulu. Sebab kita ni kan hasil faedah daripada guru-guru kita. Guru kita melahirkan kita, mak bapak kita membentuk kita macam ni. So kita dah berada di sini tu kena memikirkan apa akan jadi kepada anak cucu kita. So that kalau anak cucu kita hanya sediakan dengan balik cerita, hanya dengan UPSR, takut dia tak ke mana Dr. Jamil ya. Dia memang hebat lah, cemerlang lah, dapat semua A kan. Tapi tak cukup. So nak cukupkan macam mana? Kita explore lah. Kita gunalah perkataan kompetensi. So kompetensi apa? So macam yang Dr. Jamil Pilar kata, tumpu kepada pentaksiran kompetensi. Tujuannya apa? Untuk mengukuhkan apa yang dipanggil apa tu? Prestasi. Quality education. Ya, betul. Pendidikan yang membangun quality yang menggunakan pentaksiran kompetensi. Allah, Dr. Jamil, saya betul-betul gairah lah bila cakap dengan ni kan. Betul-betul gairah. Secara umumnya pentaksiran ilmu atau ujian ilmu tadi, pengetahuan kemahiran nilai itu hanya melihat pencapaian. Kalau kita nak melihat prestasi, kalau kita nak melihat quality, dia mesti menggunakan pentaksiran kompetensi. Mesti kepada kompetensi. Itu dia. Jadi nanti kita boleh ceritalah lebih lanjut lagi tentang misalnya apa itu pentaksiran pembelajaran berdasarkan kompetensi, apa itu pentaksiran berdasarkan kompetensi, dan dia kompetensi nanti boleh digunakan dalam bukan sahaja dalam bidang pendidikan, dalam pekerjaan pun boleh digunakan. Tapi dalam hal ni kok saya bawa satu perkataan, Dr. Jamil, bila kita melihat potensi, yang mungkin perkataan tu jarang diguna untuk kawan-kawan kita, tapi kan kita tak perlu jadi follower saja kan, kita boleh jadi leader yang di-follow oleh orang. Saya kok nak kawinkan potensi ni bila kita dengan perkataan kemenjadian. Ya, bagaimana tu? Cuba ulas. Kalau kandungan kita tengok pencapaian, ada. Kalau potensi kita tengok kemenjadiannya. Ya. Maknanya kandungan pencapaian. Setakat mana anak kita mencapai berdasarkan kandungan yang diajar. Itu kita dah ikut dah pada abad 19, abad 20, the whole UPSR pun mengikut pemikiran itu. Tapi kita nak bawa potensi itu, nak taksir potensi itu hasilnya kemenjadian. Kemenjadian itu dalam bahasa Inggrisnya becomingness. So sekaligus Dr. Jamil, kalau kita tumpu pada kemenjadian itu, kita prepare for 2050 learning to become. Itu rujukan literature kita lah learning to become UNESCO 2050. 2030 quality education. 2050 learning to become. So kalau kita boleh address yang itu tadi, potensi tumpuan kita untuk kemenjadian, menjadi, kan kita selalu kalau nak hantar anak sekolah, saya ingat lagi saudara saya yang di bahagian tengkorak tu, Profesor siapa? Halim Tamuri. Selalu dia kata jadi apa. Dia kan orang Jawa kan, tadi wong tu menjadi. So aspek kemenjadian tu rasanya sangat penting dalam pendidikan. So Dr. Jamil, kalau boleh kita lebarkan sedikit perbincangan pentaksiran potensi itu ke arah kemenjadian. So rasanya kita campak satu batu, kita boleh address dua target. Betul. 2030 dan 2050. Jadi usaha ni katalah tidak diambil oleh orang, kita boleh lead the world. Ya. Iyalah. Ya, betul lah.
So jawapan kepada macam Dr. Jamil kata tadi, jawapan kalau tak ada UPSR apa gantinya? Kan dah ada dah seolah-olah. InsyaAllah. Ada gantinya. Kalau kita tumpu kepada pentaksiran kompetensi tuan-tuan. ya. Kan? Dan kalau kita lihat SPM sendiri pula. SPM pun kalau begitulah keadaannya, perlu ada perubahan. Perlu ada perubahan. ada. Bukan dimasukkan lah, ya, tapi perlu perubahan. ada. Sebab sekarang ni SPM sekarang ni kita lihat ia sebagai SPM yang kira berabad 21 kan. Barangkali masih abad ke-20 ataupun mungkin 19. So maknanya dah tak relevan. Kalau kita tak buat sesuatu kepada SPM, SPM tak relevan dengan kurikulum baru selepas So Dr. Jamil menyarankan supaya ada transformasi ke revolusi. Whatever lah. Whatever. Kena ada sesuatu yang perlu dibuat untuk mengubah SPM itu sebelum 2030. Sebelum 2030. Saya setuju sangat tu. Betul. Dan bersedialah kalau ada. Sebab sifat SPM masih macam UPSR. Ya. Masih seperti UPSR. Pencapaian. Masih pencapaian. Retrospektif. Waduh. Bukan prospektif. Okey. Jadi saya lega dah Dr. Jamil. InsyaAllah. Kita bawa tu tapi ini is just the beginning. Just the beginning. Sebab nanti bila kita pergi kepada pentaksiran kompetensi, pentaksiran kompetensi nanti sudah tentu dituntut kepada kita apa konstruk, apa perkara yang nak diukur. Kalau kita kata kompetensi itu dia punya trait-traitnya apa? Atribut-atributnya untuk kompetensi itu apa? Atribut untuk kompetensi itu ada pelbagai pihak lah saya kira telah mencuba. Kalau saya melihat tulisan almarhum Dr. Siddiq Adil, dia ada mencadangkan kompetensi al-hikmah. Dia berdasarkan kepada surah Luqman dan surah Imran. Dia telah mengumumkan dia kompetensi dia. Ada beberapa kompetensi yang dicadangkan dalam pendidikan hikmah dia. Tak apalah, mana-mana pun tak kisah. Kalau kemudian ada siapa-siapa yang nak mencadangkan kompetensinya, apa kompetensi yang nak dibangunkan, yang nak dikembangkan, sebab tu kompetensi datangnya daripada potensi tadi kan. So hasilkanlah apa-apa saja kompetensi. Berapa kompetensi nak ada. Kalau dalam Martin Seligman tu dia gunakan 24, ada yang gunakan 16, 18, tak kisahlah. Apa kompetensi yang kita nak bangunkan pada diri anak-anak itu. Jadi untuk itu mesti ada taksonominya. Mesti ada dia punya. Itu kena ada konsep and design lah kan. Kena design. Kita hari ini cuma membincangkan tentang konsepnya dahulu. Betul. Itu pun tak habis lagi. Betul. Itu pun tak habis lagi. So rasanya kalau dah petang-petang ni, kalau ditanya balik apa yang kita bincang tadi, jawapan saya kalau ditanya lah, kalau ditelepon lah oleh Yang Berhormat Menteri, so jawapannya biarlah UPSR to rest in peace. So kalau ditanya, so apa kita nak buat sekarang? Jawapan kita Jamil, quality education and competency assessment. Maknanya pendidikan kualiti dan pentaksiran kompetensi. Kalau kita nak mengembangkan lagi lah, perlu dikembangkan lagi konsep PBK itu, pentaksiran berdasarkan kompetensi, pendidikan kualiti, perlu dikembangkan. Mesti. Itu memerlukan bukan kita berdua saja. Of course. Saya fikir kita tak layak lah untuk. Kita cuma jolok je. Jolok. Tapi kalau bila dah mengamuk dia punya. Tapi kalau kita diberi peluang lah untuk bersama-sama misalnya, barangkali kita boleh menyumbang. Kata orang kampung tu geremeng boleh lah kan. Kita akan cuba lah supaya melalui Perpema ataupun MAE ataupun mana-mana saja platform, siapa-siapa yang berminat untuk berbincang-bincang dengan kita dalam podcast ini. Mungkin kita boleh buat segmen ni, tapi khusus untuk membincangkan perkara ini, pendidikan di Malaysia. InsyaAllah. Okey, Dr. Khori, saya rasa setakat itu saja pertemuan kita dalam episod yang ke-631 ini dengan tajuk
pendidikan kualiti, Pentaksiran pentaksiran kompetensi. Saya Jamil bin Adimin Dan saya Kodori Ahmad. mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang setia mendengar ataupun menonton podcast kami. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.